Malaysia Productivity Corporation MPC telah membangunkan satu pelan hala tuju pengurusan Lean atau MPC National Lean Roadmap, gerakan semula aktiviti pengurusan Lean yang bermula daripada tahun 2011 hingga 2015 merupakan satu strategi bagi memastikan setiap aktiviti dilaksanakan dengan lebih fokus dan dinamik serta diadaptasi oleh semua sektor dan juga industri di Malaysia. Dan bagi menghuraikan dengan lebih lanjut, kita bersama dengan Ketua Pengarah MPC sendiri, Datuk Razali Husin. Datuk, terima kasih kerana bersedia bersama dengan Bisnes Harmoni pada jam ini. Pertama sekali mungkin kita boleh mulakan dengan penerangan terhadap Lean, pengurusan Lean itu sendiri dan juga dalam konteks MPC sendiri dari segi pengurusan Lean itu sendiri. Mungkin boleh terangkan sedikit bagaimana ia berfungsi. Ya, terima kasih. Lebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Astro menjemput kita pada hari ini. Pengurusan Lean ini adalah merupakan satu kaedah peningkatan produktiviti. Ada banyak cara atau banyak kaedah yang kita gunakan untuk meningkatkan produktiviti, dan Lean ini yang menekankan kepada kita melihat dari segi meningkatkan nilai dan juga nilai kepada pelanggan dan juga menghapuskan pembaziran. Jadi ini satu kaedah yang telah digunakan pakai oleh banyak syarikat-syarikat di negara-negara lain, termasuk juga di Malaysia sendiri. Tapi apa yang kelainannya pada apa yang sedang diusahakan oleh MPC pada masa ini ialah di mana kita memberi lebih tumpuan dan mendapatkan lebih ramai untuk menyertai apa yang kita namakan sebagai program di peringkat nasional pengurusan Lean ini. Jadi kita bermula pada tahun 2011 lagi sehingga sekarang, di mana kalau kita lihat secara mudahnya Lean ini, ia bermaksud ialah di mana kita mengkaji proses, terutamanya kalau bercakap tentang proses di syarikat, mana proses kerja lah. Kita melihat apakah bahagian-bahagian dalam proses itu yang tidak memberi nilai kepada pelanggan. Jadi ini kita hapuskan. Jadi contoh dia macam kita kata kelewatan, adalah merupakan pembaziran ataupun inventory yang banyak, berlebihan juga pembaziran. Jadi ini tidak memberi nilai baik pada syarikat ataupun pelanggan sendiri. Jadi ini penekanan kita dalam Lean Management ini, pengurusan Lean. Dan apa yang saya nyatakan tadi juga ialah dari segi penyertaan. Penyertaan ini bukan hanya MPC saja umpamanya. MPC dengan syarikat-syarikat yang merupakan kita gelarkan sebagai mereka ini juara lah, champions. Kemudian kita ada juga consultants yang kita akan namakan sebagai partners yang akan membantu kita bersama dengan MPC. Dan partners ini juga mungkin mereka ini adalah merupakan sebahagian merupakan champions sendiri. Mereka yang ada pengalaman dari segi melaksanakan pengurusan Lean itu. Dan juga pelan hala tuju ini 4 tahun sejak 2011 telah dijalankan. Jadi bagaimana kita mengukur pelaksanaan itu dan tahap kejayaan itu dalam masa 4 tahun ini? Di mana kita sekarang sebenarnya? Ya, apa yang kita gunakan ialah setiap kali kita ada projek Lean ini, projek yang mungkin 3 bulan, 6 bulan, apa yang berlaku ialah ada penjimatan. Penjimatan dari segi masa, penjimatan dari segi guna tenaga, penjimatan dari segi kos. Jadi semuanya kita akan nilaikan dalam bentuk kos. Kita panggil penjimatan kos, cost savings. Dan kita ada target. Umpamanya pada tahun ini, target secara keseluruhan dia, di mana pengurusan Lean ada sebahagian daripada program peningkatan produktiviti. Kita mensasarkan 320 juta untuk tahun ini. Penjimatan. Keseluruhan, hanya makna kita akan rekodkan semua projek-projek ini dan kita akan nilaikan dia punya kos tu. 320 juta untuk tahun ini. Tahun lepas 300, sudah barang tentu tahun-tahun akan datang ini akan meningkat lagi lah. Itu cara kita mengukurnya. Tapi pada projek secara spesifik di syarikat-syarikat itu, kita nilai begitu juga. Dari segi apa yang penjimatan berlaku dalam bentuk masa, masuk dalam bentuk fokusnya bagaimana? Bidang mana yang kita fokus? Sektor mana yang kita fokus? Kalau tahun atau fokus semua sektor setiap tahun? Okey, semuanya datang pada MPC untuk mengadakan pengurusan Lean ni. Kita akan tentukan kita boleh memberi perkhidmatan itulah. Tapi kalau bercakap tentang fokus pada
tahun ini umpamanya, dah kita mula tahun lepas lagi, kita menumpukan pada kesihatan, sektor kesihatan, healthcare. Dan pada masa sama, kita juga ada yang datang dalam sektor pendidikan. So ini kedua-dua sektor ini adalah beberapa sektor yang kita katakan sebagai sektor yang ada pengaruh lah, terutamanya kepada rakyat. Ya, jadi mana touch point pada rakyat itu ada. Jadi kita beri penekanan secara menyeluruh, di mana kita membuat kerjasama dengan beberapa kementerian, umpamanya Kementerian Kesihatan dari segi healthcare ni. Dan kita menumpukan bukan hanya untuk sektor awam, tapi juga sektor swasta juga. Okey. Dan kita ada antara inisiatifnya adalah 75 projek pembangunan sistem program intervensi dan juga inovasi enterprise ataupun EIIP yang dirancang. Jadi mungkin boleh terangkan program dan juga inisiatif di bawah EIIP. Dia juga ada beberapa program ataupun inisiatif lain yang dijalankan. Okey. Jadi projek EIIP ini merupakan projek konsultansi. Mana kita membimbing syarikat dan kita akan membawa syarikat ini melalui satu proses di mana kita mulakan dengan pengukuran setakat mana syarikat itu, di mana dia dan apakah alat-alat yang boleh membantu dia nanti. Kita tentukanlah. Kemudian kita akan bawa syarikat ini melalui apa yang dimaksudkan sebagai dia pun perlu ada perubahan mindset. So ada program untuk perubahan mindset lah. Perubahan mindset umpamanya tadi nak pasti apakah jenis-jenis pembaziran, ada 7 jenis semuanya. Kemudian kita akan pergi kepada apa alat-alat yang akan digunakan nanti. Alat yang kita nak pastikan apakah yang memberi nilai pada pelanggan tu. Ada alat-alat tertentu, alat statistik yang berbentuk statistik yang boleh membantu syarikat tu dalam menjalankan projek itu. Kemudian kita akan ukur lagi. Balik semula pada yang tadilah, yang apa penjimatan yang akan berlaku kan. Jadi kita ukur dan nilai. Daripada situ, oleh kerana ada 75 projek yang kita sasarkan. So selalunya kita akan buat satu program di mana kita jemput semua syarikat-syarikat ini untuk mempersembahkan projek itu. Dari di situ kita akan menilai projek-projek itu dan kita akan bagi penghargaan lah. Fokus kita kepada PKS ke ataupun syarikat bersaiz medium atau macam mana? Untuk di management ni, dianya sesuai untuk semua. Fokus kita sudah bantu juga kepada PKS oleh kerana memang banyak syarikat Malaysia ini PKS. PKS, betul. Pada masa yang sama, kita juga memberi penekanan pada syarikat-syarikat besar, GSC dan juga MNC, oleh kerana impak dia akan lebih besar dari segi penjimatan. Kalau kita nak jadi ini sebagai satu usaha inisiatif di peringkat nasional, kita kena ingat kita punya sasaran tadi 320 juta, bukan sikit. Banyak deh. So kita akan beri penumpuan juga kepada semua lah. Jadi tahun hadapan 2015 adalah berakhirnya Pelan Hala 7 itu. Tahun ini tahun 2014, betul? Yeah. Jadi tahun lepas 2013 MPC mengadakan lebih kurang 56 seminar. Yeah. Dan juga 5,387 peserta, melibatkan 958 organisasi. Jadi dalam berbaki setahun ini untuk mencapai sasaran pengurangan pembaziran itu, bagaimana Datuk tahap optimisnya untuk kita mencapai tahap itu dalam berbaki tempoh ini setahun? Dari segi pelaksanaan pengurusan LIN ini, kita bukan hanya menumpukan pada pelaksanaan projek itu. Betul. Kita melihat dari segi jangka masa panjang. Jadi apa yang sepatutnya berlaku juga ialah apa yang kita namakan sebagai budaya LIN itu sendiri. Budaya untuk sentiasa mencari jalan bagaimana kita nak meningkatkan kualiti, produktiviti dan juga daya saing kita. Jadi bila apa yang kita nak tekankan pada tahun akhir ini ialah dari segi budaya itu. Budaya ini melibatkan manusia. Jadi kalau kita cakap manusia ini, apa yang kita tekankan ialah melalui program ini ialah supaya pekerja ataupun warga organisasi itu mengenali kerjanya. Ya. Jadi untuk mengenali kerja itu maknanya kita kena mengenali orangnya. Jadi itu yang ingin capai. Prosesnya melibatkan proses yang holistik lah. Jadi mungkin saya nak tanya sedikit kesedaran syarikat-syarikat Indonesia tentang pengurusan LIN ini sendiri. Di mana tahap kita sekarang? Okey, saya kalau kita bandingkan daripada tahun yang kita mula 2011 hingga sekarang, sambutan itu amat menggalakkan. Ya.
Tapi kalau tengok dari bilangan tadi, maka kita nak lagi ramai. Kenapa? Kita ada kemampuan. Selain daripada pakar-pakar daripada MPC, kita ada juga pakar-pakar yang dinamakan sebagai, yang kita jadikan sebagai partners tadi. Kita punya rakan-rakan. Dan jumlah rakan-rakan ini pun bertambah. Oleh kerana dah ramai orang buat projek-projek pengurusan LIN. Jadi mereka yang dah telah melalui 2-3 kali pusingan buat projek ni, maka mereka akan jadi kemahiran dia akan meningkat. Mereka boleh jadi pakar dan membantu organisasi-organisasi lain. Mentor dan mentee punya sistem juga digunakan dalam itu. Secara tak langsung dalam bentuk mentor-mentee lah. Okey. Datuk, itu saja masa kita ada. Tapi sebelum pisah, saya nak tanya, sebab kita semakin hampir kepada bajet 2015. Mungkin di pihak MPC sendiri ada harapan ataupun harapan untuk bajet 2015 dari segi pengurusan LIN itu sendiri. Bagaimana tumpuan seharusnya diberikan kepada pengurusan LIN? Ya, sudah seharusnya kerana kita menekankan pada produktiviti, peningkatan produktiviti, maka kita mengharapkan bajet pada tahun ini ataupun semua usaha-usaha kerajaan pada tahun hadapan kita minta ataupun kita impikan supaya ada banyak program-program yang menjurus kepada untuk meningkatkan lagi produktiviti. Bila kita kata meningkat produktiviti ini bukan hanya dari segi outputnya saja meningkat, tapi bagaimana kita nak mengurangkan penggunaan input sendiri ataupun meningkatkan output dengan lebih nilai. Ada banyak nilai yang berlaku. Jadi program-program baik di sektor awam ataupun sektor swasta mesti menekankan kepada peningkatan produktiviti. Maka perlu adalah di mana macam mungkin ada insentif diberi ataupun ada sokongan diberi oleh pihak kerajaan untuk memberi penekanan pada ini. Pesertaan dan juga sekaligus meningkatkan kecekapan syarikat-syarikat ini. Baik, terima kasih atas perkongsian tersebut. Itu saja masa yang kita ada. Itu tadi Ketua Pengarah MPC iaitu Datuk Razali Hussein membincangkan tentang pengurusan LIN di Malaysia, dan bisnes sama ini akan berhenti rehat seketika. Kita kembali selepas ini dengan kadar OPR kekal pada 3.25%.